mengatakan Imam Mahdi daripada Al-Husain kepada Ibn Hasham. Kecuali beberapa puak di Malaysia ni itu berlaku bagikan ni apa? Dia mengaku bahawa sini daripada Al-Husain kerana terpengaruh Malaysia. Tapi Al-Hasan yang dikatakan sebagai Sayyid ini. Nabi kata dia ni adalah Sayyid. Mudah-mudahan Allah mendamaikan dengan dia dua puak yang berkelagah di kalangan umat Islam. Tuan-tuan, Nabi puji Al-Hasan. Al-Hasan telah mendamaikan kerana selepas Ali meninggal, Ali wafat, jawatan Ali telah dipangku oleh Al-Hasan. Al-Hasan bila dapat jawatan itu, dia panggil Muawiyah, dia buat Amul Jamaah, tahun perdamaian, dia serahkan jawatan itu kepada Muawiyah. Kalau sekiranya Muawiyah ini tahu, jahat, zalim, penipu, pengkhianat, adakah Nabi akan puji perbuatan Al-Hasan? Ya, bagi dia tak puji. Tapi bagi dia telah puji Al-Hasan kerana sebabnya orang Islam berdamai. Maka dengan itu kerajaan Umayyah telah bermula selepas daripada pemerintahan Ali. Dan Ali sendiri semasa dia berperang dengan Muawiyah, dia tidak suka. Dia suka semasa dia berperang dengan Khawarij. Muka surat 143. Muka surat 143. Ketika tuan-tuan dulu bila Ali ditikam oleh Khawarij, dibunuh. Bila Khawarij telah bunuh semua, telah bunuh Muawiyah, telah bunuh Amr bin As, telah bunuh Ali. Bila mereka bunuh yang mereka berjaya bunuh Ali. Bila bunuh Ali, Muawiyah tengah tidur, berita itu sampai ke Syam. Ali telah dibunuh. Muawiyah dengar di dalam rumah ni. Ketika itu Muawiyah sedang berada bersama dengan isterinya. Dia terus bangun dan berkata, dengar Ali dibunuh, orang bagi khabar. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menangis. Melihat hal ini, isteri dia kata, semalam engkau menyalahkannya dan hari ini engkau menangis untuknya. Jawab Muawiyah, wahai isteri, aku menangis mengenangkan manusia akan kehilangan sikap penyantun dan ilmu dan kelebihan. Awalnya dia dalam Islam dan kebaikannya. Hanya dengan ini dia kata, sebenarnya dia kebaikannya kami menghina. Tapi peperangan dia dengan Ali ialah peperangan kerana isu oleh kerana itu, Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sikap dalam hal ini. Ialah sikap yang baik terhadap peperangan ini yang kita kata dalam soalan itu. Dalam surat 144 kata Imam Tahawi, sesiapa yang baik perkataannya terhadap para sahabat Rasulullah, isteri-isteri baginda yang bersih daripada kekejian dan keturunannya yang suci daripada kejelekan, maka dipelihara daripada kemunafikan. Kata Ibn Sirin, yakni Muhammad Ibn Sirin, ombak fitnah melanda sementara para sahabat yang masih hidup berpuluh-puluh ribu. Namun yang terlibat peristiwa tersebut tidak melebihi 100 orang. Bahkan tidak melebihi 40 orang. Ini kita kena tahu, jangan doakan semua sahabat perang. Sikit saja yang terlibat dengan peperangan. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahawa peperangan yang berlaku antara para sahabat adalah disebabkan isu yang mengelirukan. Memandangkan perkara yang berlaku itu terlalu mengelirukan, maka ijtihad mereka juga berbeza. Tuan, kalau tuan-tuan duduk di zaman tuan-tuan suka sabar. Belah siapa agak-agak yang paling tepat? Ada ulama Ahlussunnah kata yang tepat ialah pihak Ali. Tetapi muhakkikin menyatakan sebenarnya yang paling tepat ialah yang duduk saja. Yang tak pergi perang. Yang tak sokong mana-mana. Dan itulah majoriti para 20 ribu yang ada, mereka tak sokong siapa. Kalaulah ternyata Muawiyah itu sesat dan salah, tentu mereka akan sokong Ali. Tapi tak boleh nak sokong siapa. Pening. Walaupun akhirnya kesimpulan kita mendakwah bahawasanya tak patutlah Muawiyah serang Ali. Ataupun bantah Ali, dia tidak serang bantah Ali. Biarlah urusan tu Ali yang takdir. Namun begitu, ini kerana ijtihad. Kata Umar bin Abdul Aziz dan ulama-ulama yang lain, Allah telah bersihkan tangan kita daripada darah tersebut. Oleh kerana itu jangan kita cemari lidah kita dengannya. Allah dah bersihkan cerita ni. Tapi jangan betul mencerca para sahabat dalam kisah. Kata Umar bin Abdul Aziz, peperangan di kalangan, kata Hasan Abbasi, peperangan di kalangan sahabat itu berlaku dan disaksikan oleh para sahabat, sedangkan kita tidak menyaksikannya. Mereka lebih mengetahui, sedangkan kita jahil dengan apabila mereka bersatu, kita mengikuti mereka. Sebaliknya apabila mereka bersisih, kita mendiamkan diri. Muslimin dan muslimat, dengarlah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya buat satu contoh yang lain.
apabila Muawiyah dan istilah pada muka surat 148. Umpamanya Muawiyah sendiri, beliau mengakui kesilapan dalam ijtihad yang menentang sunnah Ali. Namun sebagai salah seorang tokoh sahabat Nabi, salah seorang tokoh sahabat Nabi, beliau dengan penuh rasa rendah diri mengakui kesilapan itu dan memohon keampunan daripada Allah. Oleh itu, apabila seorang sahabat yang bernama Miswar bin Makhramah mempertikaikan Muawiyah dan menyebut kesalahan yang dilakukannya, Muawiyah bertanya Miswar, adakah pada dirimu terdapat beberapa keburukan? Jawab Miswar, ya. Tanya Muawiyah lagi, apakah engkau mengharapkan Allah mengampuninya? Jawab Miswar, ya. Soal Muawiyah lagi, apakah yang menyebabkan engkau menganggap dirimu lebih mengharapkan rahmat daripadaku? Sesungguh pun demikian. Aku tidak pernah diberi pilihan antara Allah dan selainnya, melainkan aku memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, apa yang telah aku laksanakan pada zaman pemerintahannya, dengan mengadakan jihad, melaksanakan hukum hudud, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, lebih baik daripada amalanmu. Aku menganuti agama yang Allah menerima dari penganutnya segala kebaikan dan memaafkan daripadanya segala kesalahan. Menunjukkan perasaan yang besar. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Muawiyah dan Bani Umayyah memerintah kerajaan bendera Islam terus berkibar dengan mudah, dan wilayah-wilayah empayar besar terus dibuka untuk umat Islam. Kalau mereka sesat, kalau mereka jahat, Allah Ta'ala tidak menurunkan kemenangan pada empayar mereka. Muslimin dan muslimat, dengan pelihara lidah kita berhubungan perang Jamal dan Siffin, insya Allah kita akan buka pada saat kemudian semasa